Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bersiaran dalam Apa Khabar Malaysia 7 Oktober 2022 merupakan satu tarikh yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Menyebut berkaitan 7 Oktober. Pada asalnya adalah 28 Oktober. Tapi berlaku perubahan di mana 7 Oktober akan berlakunya satu fenomena yang cukup menggegarkan Malaysia pada tahun ini, iaitu pemberitangan bajet 2023 di Parlimen pada hari ini. Ya, benar. Dan saya yakin pastinya rakyat Malaysia di luar sana tertanya-tanya, tak sabar-sabar nak mengetahui apakah hala tuju atau dalam pembentangan bajet 2023 ini dikala negara ketika ini berdepan dengan keadaan yang agak kritikal disebabkan ekonomi global hendaknya dan disebabkan tempias ekonomi global pastinya akan menerima kesannya satu dunia. Tetapi apakah persediaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengharungi dan daripada segi pemerintah apa yang akan diberikan kepada rakyat Malaysia untuk terus kekal teguh mengharunginya. Dan nantikan pembentangan bajet yang dijangka akan berlangsung pada petang ini dan pastikan anda mendapatkan info semasa hanya di Bernama TV. Betul, dan pada petang ini juga pada sekitar pukul 3 petang nanti kita akan bersama dengan rakan tugas kita iaitu Dia Muhammad Jais yang akan membincangkan ataupun kita ada grandstand bercakap soal dengan bajet 2023 bersama dengan pakar-pakar panelis kita yang akan bercakap lebih lanjut mengenai bajet 2023 dan juga dengan rakan tugas yang lain bersama di Parlimen pada ketika ini dan bersiap sedia untuk petang nanti yang akan disampaikan bajet tersebut oleh Menteri Kewangan iaitu yang berhormat Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Ya, bajet 2023 disifatkan sebagai platform harungi ribut ekonomi. Sama-sama kita nantikan. Dan kita nak kongsikan juga mengenai berita apa yang kita nak kongsikan pada pagi ini. Pastinya berkaitan dengan sedikit sebanyak berkaitan ekonomi, di mana Selangor yakin akan capai sasaran pelaburan 10 bilion ringgit bagi tahun 2022. Di mana walaupun kekal berhati-hati terhadap keadaan ekonomi global ketika ini. Dan menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, unjuran itu berdasarkan peningkatan pelaburan masuk bagi tempoh 6 bulan pertama 2022 untuk Malaysia dan juga negeri itu. Dan bagi tempoh separuh pertama, Selangor meraih pelaburan diluluskan bagi sektor pembuatan yang bernilai 4.9 bilion ringgit, termasuk pelaburan asing ataupun FDI 3.3 bilion. Dan daripada angka tersebut juga adalah merupakan lebih separuh daripada 7.5 bilion daripadanya merupakan pelaburan sektor pembuatan yang diluluskan bagi tahun penuh 2021. Dalam separuh pertama 2022, Malaysia berjaya menarik pelaburan berjumlah 43.1 bilion ringgit dalam sektor pembuatan termasuk FDI sebanyak 35.5 bilion ringgit. Selangor saja hampir 8 bilion. Dan tak mustahil lah boleh capai 10 bilion dalam masa berbaki kurang daripada 3 bulan sahaja lagi. Betul, dan meskipun dalam ekonomi kelembapan ekonomi ketika ini nampaknya itu adalah satu pertanda positif bahawa negara kita masih lagi kekal berdaya saing dan masih lagi orang kata apa, tak payah risaulah, janganlah takut yang melampau-lampau sangat, jangan panik yang melampau-lampau. Itu baru Selangor, kita tak tengok lagi KDNK negara kita. Jadi jangan risau, sama-sama kita nantikan perkembangan lanjutnya. Baik, ini satu lagi berita baik untuk buat penggiat industri sukan, yang mana kalau saya tengok dalam bulan lepas dengan bulan ni banyak berita-berita menarik berkaitan dengan industri sukan, di mana FAM intai potensi kerjasama dua hala antara Malaysia dan juga Qatar. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak menolak kemungkinan mengadakan kerjasama bola sepak dua hala antara Malaysia dan Qatar. Presiden FAM iaitu Datuk Hamidin Muhammad Amin berkata perkara itu dibincangkan semasa melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden Persatuan Bola Sepak Qatar QFA iaitu Sheikh Hamad Khalifa Ahmed Al Thani di pejabatnya di Doha semalam. Dan turut hadir juga dalam perbincangan tersebut Naib Presiden QFA dan juga Setiausaha Agung QFA. Hamidin turut berkata dalam perbincangan itu kedua-dua pihak berkongsi pandangan isu kepentingan bersama demi manfaat positif bola sepak Malaysia dan Qatar. Dan apakah perinciannya kita tak tahu, tapi nanti kita akan bawakan perkembangan lanjutnya di portal bernama.com. Dan kalau boleh kita harapkan perkara seperti yang berlaku di Indonesia tak berlaku di Malaysia. Dengan adanya kerjasama antara Malaysia dan juga Qatar ni, kita punya prestasi bola sepak Malaysia
terus berada di tahap yang lebih memberangsangkan daripada sebelum-sebelumnya. Dan lebih membanggakan hendaknya, ya. Betul. Itu dari. Dan seperti biasa, ya, kita akan berkongsi lanjut mengenai keadaan ramalan cuaca. Dan sebelum tu nak bagi tahu juga pada anda di luar sana, selepas pembentangan bajet ini, sekiranya anda nak mengetahui apakah info-info terkini, anda boleh ke laman web iaitu budget.muf.gov.my. Dan ketika ini kita nak dapatkan perkembangan lanjut mengenai keadaan ramalan cuaca hari ini, dan pastinya selepas itu kita akan ke bilik berita. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Nurni Samsula Osman dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan laporan utama berita. Malaysia bersedia untuk beralih daripada strategi pemulihan kepada pembaharuan struktur untuk mengukuhkan daya tahan ekonominya dan menambah baik kesejahteraan rakyat menerusi bajet 2023. Pada masa yang sama, negara perlu bersiap siaga di tengah-tengah cabaran luar yang datang dari China, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia mungkin dapat mengatasi unjuran rasmi antara 5.3 dan 6.3% pada tahun ini apabila negara mencatatkan pertumbuhan pantas pada suku kedua pada 8.9% dan prestasi kukuh yang dijangkakan pada suku ketiga. Bagaimanapun, beliau turut memberi amaran bahawa Malaysia tidak akan terlepas daripada tempias kelembapan ekonomi global yang dijangkakan berlaku pada 2023. Berdasarkan kepada kenyataan Prabajet 2023 yang dikeluarkan pada Jun bertemakan memperkukuh pemulihan, memudah cara pembaharuan ke arah kemampanan daya tahan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Malaysia, Bajet 2023 akan dirangka berdasarkan kepada 3 bidang keutamaan. Ia adalah mengukuhkan momentum pemulihan ekonomi, mengukuhkan daya tahan ekonomi terhadap kejutan pada masa depan dan melaksanakan pembaharuan menyeluruh dalam aspek ekonomi dan sosial bagi perniagaan, sektor keutamaan dan negara. Bajet 2022 bernilai RM332.1 bilion yang dibentangkan pada 29 Oktober 2021 memberi manfaat terutamanya kepada Kementerian Pendidikan yang menerima peruntukan tertinggi sebanyak RM52.6 bilion, diikuti oleh Kementerian Kesihatan sebanyak RM32.4 bilion dan Kementerian Pengajian Tinggi sebanyak RM14.5 bilion. Kementerian Keuangan juga menekankan tentang kepentingan melaksanakan bantuan bersasar di bawah bajet 2023, terutamanya program bantuan tunai serta subsidi bahan api yang akan ditambah baik menerusi mekanisme pengagihan yang lebih efektif. Turut menjadi perhatian dalam pembentangan bajet 2023 ini adalah berkaitan dengan perubahan cukai, terutama selepas penurunan hasil negara sejak beberapa tahun lepas. Selain itu, tumpuan juga menjadi perhatian kepada subsidi sama ada ia akan diberikan secara bersasar serta kaedah pelaksanaannya. Menjawab pertanyaan mengenai senario ketidaktentuan politik yang ketara ketika ini, HSBC Global Research berkata keputusan pembentangan bajet 2023 yang diadakan 3 minggu lebih awal dilihat sebagai satu petanda untuk mengadakan pilihan raya umum pada tahun ini. Menurutnya, turut menjadi tumpuan adalah sama ada Parlimen dibubarkan sebelum bajet 2023 itu diluluskan kerana lazimnya belanjawan tersebut memakan masa selama 1.5 bulan untuk melepasi 3 kali bacaan. Mesyuarat Majlis Presiden Perikatan Nasional atau PN bersetuju agar semua jentera pilihan raya parti komponen di setiap peringkat bergerak atas nama gabungan itu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU 15.
Pengurus CPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Presiden PN dan Biro Politik Bersatu yang berlangsung malam tadi. Mesyuarat Biro Politik Bersatu turut diadakan selepas ini. Tan Sri Muhyiddin juga berkata mesyuarat Majlis Presiden PN turut bersetuju untuk meneruskan program Jelajah Prihatin bagi memberikan penerangan terperinci tentang pandangan gabungan itu berkaitan isu semasa. Polis di Raja Malaysia membuka kertas siasatan berhubung penyebaran laporan siasatan buku bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas bertajuk My Story Justice in the Wilderness oleh laman web Malaysia Today. Siasatan kes dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas selepas PDRM. Setiausaha PDRM Datuk Nur Syah Muhammad Sa'aduddin berkata, siasatan terhadap laman web tempatan itu dijalankan mengikut Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi, Seksyen 203A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Setelah menerima satu laporan polis berhubung penyebaran maklumat itu yang disiarkan dengan tajuk Rahsia, laporan siasatan ke atas buku Tan Sri Tommy Thomas. Pada 30 September lepas, Perdana Menteri mengarahkan agensi penguatkuasa segera melaksanakan siasatan lanjut bagi menyiasat kemungkinan salah laku Tan Sri Tommy berhubung pelbagai dakwaan yang terkandung dalam buku dihasilkannya. Sekian dari Bilik Berita, saya Nur Nisam Sila Osman. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia bersama saya Izul Yusof dan juga rakan tugas Nurul Hidayah Umur, yang mana kita akan bercakap soal selepas ni satu topik yang menjadi satu perbualan hangat. Lama dah ni, berbulan-bulan bercakap dengan soal bajet 2023. Dan topik kita pada hari ini kita akan bincangkan, Nurul, bajet 2023 memperteguh daya tahan negara. Bersama dengan kita iaitu Profesor Datuk Dr. Mustafa Muhammad Hanifah selaku Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Apa khabar, Datuk? Assalamualaikum, Datuk. Sihat ya hendaknya. Datuk, hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, khasnya yang tak sabar nak mendengar pembentangan bajet 2023 dan kabarnya sebanyak 332.1 bilion akan diperuntukkan ya untuk bajet ini, dan ia merupakan satu jumlah yang sangat besar sebenarnya ya. Itu, dan kita nak tahu juga antara fokus pada pembentangan bajet kali ini adalah pastinya untuk memperkukuhkan dalam momentum ekonomi ketika ini yang berdepan dengan kemelesitan ekonomi dunia dan juga pasca COVID-19. Dan daripada itu juga pemulihan daya tahan ekonomi dan juga laksana pembaharuan komprehensif. Dan mungkin saya boleh bertanya lebih lanjut kepada Datuk mengenai bajet 2023 pertimbangkan untuk mengenai khas ni untuk memperteguhkan ekonomi negara. Bagi pandangan peribadi Datuk sendiri bagaimana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, alhamdulillah, maknanya kalau kita tengok di tahun ini cabarannya memanglah selepas pasca COVID. Kan, maknanya selepas 2 tahun COVID, kita telah menghadapi COVID dengan banyak-banyak demi dugaan dia, dan itulah sebabnya pada tahun ini kita punya bajet adalah dalam 332 bilion kan untuk 2022. Tetapi untuk 2023 kalau kita tengok dari segi impak ekonomi global dan jugalah kita sendiri yang tak boleh lari dah. Jadi besar kemungkinan bajet itu mungkin akan dinaikkan jugalah. Kan, satu sebab impak global ekonomi global yang tak tentu, dan juga katanya jugalah diramalkan atau diunjurkan bahawa kerajaan ataupun United States ni, yang Amerika Syarikat ni akan menghadapi resesi. Dan begitu juga kita tengok keadaan di negara China. Kan, masih lagi dia tidak berkembang lagi, kan, ataupun dia merundum lagi sebab dia nak COVID yang sifar, zero COVID. So bila berlaku begitu, kita pula adalah negara yang berdagang yang utama sekali, yang pertama adalah negara China. So bila negara China sendiri tidak boleh bergerak kan, dari segi perkilangan dia, perindustrian dia dan sebagainya,
surat tentulah maknanya impak ke atas ekonomi kita pada tahun depan akan berlaku jugalah. Walau bagaimanapun tak ada semua ni negatif, kan? Kalau tengok ramalan-ramalan atau unjuran daripada IMF dan World Bank dan begitu juga dengan Kementerian Kewangan, insya-Allah tahun ini mungkin kita akan capai antara 5 hingga 6% KDNK. Kan? Tengoklah dia punya prestasinya. Tetapi tahun depan mungkin kita hanya akan capai dalam 4 atau 5% KDNK. Itu ada satu pencapaian memandangkan IMF semalam telah pun unjurkan bahawa global ekonomi dunia akan turun mungkin dalam 2%, akan 2.5%. Itu yang diramalkan, diunjurkan. So kalau kita dapat mencapai dalam 4 hingga 5%, itu satu kebanggaan kita dan juga bersyukurlah kita. Maknanya ekonomi kita mampan, kan? Tetapi dengan keadaan begitu, maknanya cabaran tu mesti ada, kan? Sebab apa? Walaupun Amerika Syarikat dan juga negara-negara Arab dan juga negara Eropah sendiri telah pun mungkin akan menghadapi resesi, kan? Ekonomi yang akan merundum tahun depan. Tetapi bila ekonomi turun, biasanya kita nampak inflasi mungkin stabil. Tetapi masalah sekarang ni ialah ekonomi turun, inflasi pula naik, kan? Itu ada sebabnya jugalah, kan? Seperti COVID yang telah pun kita diuji, kan? Selepas COVID kita nampak bila ada harga barangan tu naik, kan? Secara tentulah inflasi dia naik. Dan khususnya untuk Malaysia, ianya adalah inflasi yang dipanggil sebagai inflasi yang kita import, kan? Import daripada luar negara. Sebab apa? Kalau bulan Ogos hari itu daripada yang dikeluarkan oleh statistik, yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, 4.7% inflasi dia, kan? Tinggilah tu. Biasanya kita dalam 2%, 3%, kan? Tapi dalam 4.7% tu amat tinggi, kan? Dan yang paling ketara ialah inflasi makanan, kan? Bila inflasi makanan itu sehingga 7.9%, ini bermakna kita banyak import, kan? Import. Bila kita import, kesan di situlah, kan? Khususnya untuk yang pertama baja, kan? Untuk pertanian, sektor pertanian, kan? Lepas tu kita import juga untuk makanan ternakan, binatang apa semua tu, kan? Yang pelik ni kita banyak pula import daripada Argentina, kan? Daripada negara China, kan? Daripada Eropah, kan? So masih lagi kita tak cukup, termasuklah beras. So bila makanan-makanan asas ni banyak kita import, jadi inflasi berlaku lah, dalaman dan sebagainya, ataupun dipanggil inflasi yang kita import, insya-Allah. Baik, Datuk, apakah mungkin akan digunakan strategi pengaliran wang dalam negara sahaja bagi mengelakkan lebih banyak mata wang kita keluar? Sebab Datuk kata tadi sebab kita mengimport inflasi. Jadi apakah mungkin akan strategi penggunaan pengaliran mata wang di dalam negara diperbanyakkan, dipertingkatkan seperti COVID-19? Mungkinkah strategi itu akan digunakan untuk tahun 2023 bagi mengurangkan kadar inflasi itu? Ya, betul. Sebab yang penting sekali adalah bagaimana kita nak kawal inflasi. So bila inflasi tak terkawal, mana harga barang tu akan naik dan akan memberi impak pada rakyat lah, kan? Jadi satu lagi faktor yang kita nampak ketara adalah disebabkan oleh mata wang US, kan? Bila kita import, itu yang kita kata import inflasi tu. Bila kita import, apa yang berlaku? Kita beli dengan mata wang US, Amerika Syarikat. Dan mata wang US pula dah naik tinggi dah, 4.6 dan sebagainya. So ada pula inflasi ini disebabkan oleh import. Jadi salah satu cara kalau boleh kita boleh mengelakkannya ialah supaya kita sendirilah usahakan dia. Maknanya insentif bantuan diberi pada pekebun, kan, ataupun untuk petani dan sebagainya, nelayan dan sebagainya. Itu satu caralah yang baik untuk kita menghadapi inflasi. Dan saya rasa dulu kita pernah ada buku hijau, kan? Dah lama dah lupa, kan? Apakah mungkin akan ada bayangan, Datuk, pada bajet 2023 ini satu subsidi ataupun insentif yang lebih banyak akan diberikan bagi meningkatkan tahap sekuriti makanan kita? Ya, betul. Saya sangat setuju yang itulah, kan? Sekuriti makanan ni bukan sahaja yang dihadapi oleh masalah Malaysia, tetapi satu dunia. Kan, makanan tak kurang. Satu lagi faktor ni kenapa? Sebab tadilah negara China dah mula tutup, dan yang pertama. Lepas tu kita ada pula
ketidakstabilan geopolitik. Kan, masalah geopolitik, peperangan yang berlaku antara Rusia dengan Ukraine. Kan, jadi supply chain atau merantaian penawaran itu pula banyak masalah. Tak boleh nak sampai ke Malaysia dan juga negara-negara lain. Jadi bila berlaku begitu, yang tidak diduga, kita ingatkan selepas COVID tak adalah masalah dengan perang macam ni. Kan, itu perang yang berlaku benar di Ukraine. Jadi banyaklah makanan dan hasil ni tidak boleh sampai. Dan begitu juga untuk masalah di Eropah, negara Eropah, dia juga menghadapi ini nak masuk musim sejuk ni. Masalah tenaga. Sebab banyak dia beli tenaga gas dan sebagainya daripada Rusia. Kan, bila Rusia ni pula menghalang dia dan sebagainya, naiklah kos tenaga dia. Kan, ini juga akan memberi implikasi kepada ekonomi Malaysia. Tetapi alhamdulillah kita dah ada beberapa itulah sumber yang baik. Satunya adalah minyak, minyak kelapa sawit. Jadi dan insentif bila kita nampak untuk kelapa sawit ni, baru ni kan masalahnya sebab kita banyak ekspor. Bila kita ekspor, kita dapatlah banyak hasilnya. Sebab kita ekspor dalam US dollar. Tapi bila kita nampak pekebun kecil ni ada masalah dia. Masalah sendirilah. Kan, dia lah ada kecil, dia tak adalah besar kan, yang cakap gergasi dan sebagainya. So insentif untuk yang pekebun kecil ni juga ada dipertingkatkan. Perlu dipertingkatkan sebab apa? Musim tengkujuh nak main dah kan. Khususnya untuk yang ada pekebun kecil yang getah. Kan, dan harga getah komoditi ni Allahu akbar kan, naik turun. Dia tak tetap. Tapi bila ada permintaan yang tinggi, kita nampak komoditi ni seronoklah. Kan, ada sekali itu sampai kelapa minyak sawit ni sampailah capai 5,000 lebih 1 tan. Memang seronoklah kan. Tapi sekarang ni bila dia turun ke hingga 3,000, okey lagi lah. Saya ada tanyalah pakar-pakar dalam bidang ni, dia kata dalam 3,000 tu kita mampu. Ini pekebun kecil lah. Tetapi perlu ada je lah untuk getah. Kan, kalau kita nampak getah ni pula musim tengkujuh ni dia tak boleh pergilah toreh getah. Kan, dan juga harga komoditi ni di dunia ni pula banyak masalah. Tetapi hikmah ni banyak. Bila naik harga minyak, kan, petroleum dan sebagainya, getah sintetik pula akan jadi masalah. Kan, jadi itulah maknanya dalam ekonomi ni dia seronok dia tengok yang mana kita nak imbang. Jadi bajet ni kita juga dia kena imbang. Nak tengok sektor mana dan sebagainya lah. Jadi kita nak sentuh lebih lanjut berkaitan dengan keseimbangan KDNK dan juga permintaan peruntukan bajet itu ditambahkan. Tapi semuanya Nurul, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan diskusi yang lebih lanjut. Itu dia bajet 2023 memperteguh daya tahan negara, dan masih lagi bersama dengan tetamu di studio hari ini untuk membincangkan mengenai orang kata apa, bunga-bunga bajet hari ini. Hala tujunya di mana dan apakah yang bersesuaian di kala negara berdepan dengan tekanan ekonomi ketika ini. Baik, Datuk, saya nak minta pandangan macam yang Datuk kata tadi, keseimbangan antara permintaan. Baik, kita nak tanya KDNK negara, alhamdulillah tahun ni kita nampak peningkatan itu. Dan juga kita tengok ke setiap kementerian memohon pertambahan peruntukan untuk bajet 2023. Jadi pandangan Datuk, kita nak minta keseimbangan antara KDNK negara dan juga permintaan. Adakah stabil permintaannya itu dan juga KDNK negara? Okey, soalan yang baik juga ni. Yang penting sekali ialah bila dia tengok ialah yang bajet ni mesti imbang. Tetapi selama ni pun susah kita nak mengimbangkannya. Ini memang susahlah. Sebab apa? Keadaan ekonomi dan juga COVID, pandemik dan sebagainya. Jadi bila kita ni memang kita akan hadapi dengan defisit, fiscal deficit ni. Bila defisit kita sekarang ni mungkin tahun depan bajet ni mungkin kita boleh unjurkan dalam 6%. Itu besar tu. Mana kita hutang, defisit tu kan. Kita hutang, dan hutang ni maknanya bukan sekarang tapi generasi akan datang pula yang akan tanggung hutang di negara dan sebagainya kan. Setiap tahun hutang dia ada. Jadi bila permintaan daripada kementerian, semua kementerian lah, termasuk pendidikan kan, pengajian tinggi dan sebagainya, memang tinggi. Tetapi bagaimanakah peruntukannya? Adakah maknanya berdasarkan apa? Khususnya kalau kita tengok waktu kita menghadapi COVID-19 ni, kita nampaklah ketara pula sektor kesihatan, fasiliti dia tak cukup dan sebagainya. Kan? Sebab ujian Allah mana tiba-tiba pula kita ada
COVID. Kita tak sangka kan, walaupun sekarang ni yang kata mungkin dalam 100 tahun berlakulah pandemik, tapi ada juga yang kata mungkin dalam 50 tahun akan berlaku juga pandemik dan sebagainya, dicepatkan. So apakah persediaan yang perlu dibuat oleh KKM? Kan, maknanya dia perlu jugalah dengan katilnya, dengan hospitalnya, kan. Bukan sahaja di bandar, yang paling penting di luar bandar. Kan, luar bandar termasuklah Sabah dan Sarawak, di mana daifnya dan sebagainya, kan. So bila dia tengok peruntukan tu untuk semua rakyat termasuk Sabah Sarawak, so di situlah cabarannya, kan, cabarannya, kan. So pengagihan mesti kena ada, tetapi bagaimanakah kerajaan akan memperuntukkannya berdasarkan yang macam tadi kita dengar kan, bahawa peruntukan yang paling kedua tinggi ialah untuk sektor kesihatan tahun lepas. Tetapi itu tidak mencapai apa yang kita nak world standard tu, standard dunia dan sebagainya. Standard dunia patutnya macam kita ni kan, negara yang dah maju sikit dan sebagainya, patutnya kita memperuntukkan sehingga 4% daripada KDNK. Kan, maknanya mestilah sampai dalam 40 bilion. Tapi alhamdulillah lah, kerana saya nampak Menteri Kesihatan tahun ni dia minta juga tambah bajet, dan mungkin kita akan dapat dalam 36 bilion dan sebagainya, kan, untuk dia pastikan kemudahan fasiliti, kan, khususnya alat-alatan dan sebagainya untuk bandar, khususnya luar bandar Sabah Sarawak. Okey Datuk, dan sebenarnya dapat kita saksikan ya, dalam bajet itu nanti nampaknya penekanan yang akan diberikan khusus pastinya dalam sektor pendidikan selain daripada sektor kesihatan ya. Dalam sektor pendidikan saja 52.6 bilion akan diperuntukkan dan juga 14.5 bilion kepada KPT, itu Kementerian Pengajian Tinggi, dan nampak di situ fokus adalah terhadap pendidikan di kala pandemik. Dah dapat kita lihat sekali Datuk di mana mereka yang terkesan ketika ini selain daripada sektor kesihatan adalah pendidikan, di mana banyak anak-anak ini tercicir ketika pandemik, dan ini adalah waktu untuk kita bangkit semula. Dan mungkin Datuk boleh komen mengenai bajet tersebut. Ya, betul. Maknanya walaupun kita tengok bajet selama ni 2-3 tahun ni kan, paling tinggi peruntukan diberi pada Kementerian Pendidikan. Selepas tu yang kesihatan dan pengajian tinggi lah, kan. So maknanya adalah dia punya prioritinya. Tetapi bila berlaku pandemik, kita nampak apa? Pelajar-pelajar sekolah tidak boleh pergi ke sekolah, kan. Dan apa lagi pula bila dia perlu online, dengan kelas online dan sebagainya, kan, termasuklah IPT, semualah maknanya. Tetapi kita tengok ada juga lah kes-kes di Sabah Sarawak, dia termasuk di Malaysia, Semenanjung dan sebagainya, Semenanjung Malaysia, bahawa dia tidak ada komputer, kan, dia tidak ada peranti, dia tidak ada kan, sistem untuk dia apa semua tu, kan. Jadi alhamdulillah saya tengok sekarang ni bila kerajaan mengusahakan supaya semua pelajar-pelajar ni diberi, kan, notebook dan sebagainya, dia mesti ditingkatkan lagi lah. Dan bukan saja di bandar, yang penting sekali yang luar bandar. Macam kita kata sekarang ni, hampir 2 tahun pelajar-pelajar ni bila dia tidak ke sekolah, lain dia punya suasana dia tu. Kan, ilmu yang dia dapat tu mungkin masih ada masalah, kan. Seolah-olah kita apa yang berlaku pada tahun 40-an dan sebagainya, iaitu perang dunia kedua, kan, mana mau apa kita pun dulu pun tak susah nak pergi sekolah dan sebagainya, kan. Tetapi itu waktu dulu. Tapi sekarang ni dengan IT, kan, dengan apa semua tu, so apa yang perlu ialah maknanya sekolah-sekolah juga perlu ada internet, akses internet dan sebagainya, memperkasakan kemudahan jalur lebar. Okey Datuk, kita nak tanya juga soalan yang saya kirakan soalan pisang panas juga sebenarnya ni. Apakah itu? Ramai sangat di luar sana tertanya-tanya dan nak tahu di mana kerajaan bakal memperkenalkan cukai khas ataupun cukai tambahan di kala ekonomi ketika ini berdepan dengan inflasi. Adakah ianya relevan untuk situasi tersebut kita laluinya ataupun bagaimana, Doktor? Terima kasih banyaklah, soalan ni memang panas, kan. Nurul tanya tu, kan, berkenaan dengan cukai, kan, apa saja cukai lah. Bila cukai ni bukan saja rakyat pun tak suka, saya pun kadang-kadang pening juga, kan. Sebab cukai, kan, dia akan memberi impak pada pendapatan kita, kan, dan sebagainya, kan. Okey, soal cukai, kan, sememangnya kerajaan boleh tengok defisit tadi, kan. Mungkin kita akan hadapi dalam 6% tahun depan, defisit fiskal ni, kan. So bila ada 6%, macam mana kena kerajaan nak tampung 6% tu? Tak, maknanya kena ada hasil. Tadi kita kata pasal belanjaan, kan, pembelanjaan untuk kementerian dan sebagainya. Ya betul. Tetapi perlu adalah hasilnya. Dan hasilnya memang datang daripada cukai.
Kan? Utamalah yang pertama. Cukai ni cukai langsung, cukai tidak langsung. Okey, cukai langsung ni cukai pendapatan. Kan? Dan untuk makluman, walaupunlah kita sekarang ni 32 juta rakyat, tetapi yang bekerja ni kan hampir 20 juta. Tetapi yang bayar cukainya tak sampai 3 juta. Sebab kerajaan telah pun memberi banyak insentif. Potongannya, kan, insentif macam pelepasannya dan sebagainya. Jadi cukai yang perlu kita tengok balik kerajaan ni, tapi saya yakin dah ni dekat dengan pilihan raya PRU 15, kerajaan tidak akan memperkenalkan cukai baru. Yakin Datuk? Tak akan memperkenalkan cukai baru. Biasanya dia tidak akan inilah. Kan? Tapi selepas tu memang kita perlu tengok balik cukai-cukai baru. Sama yang tak langsung lah, yang tidak langsung. Kan, yang mampu membeli harga kereta-kereta yang ada import dan sebagainya, kan, perlu dicukai. Itu dia. Dan mungkinlah sekiranya GST itu diperkenalkan untuk orang kata apa, menggantikan SST, ianya lebih relevan ya, kerana ianya adalah cukai yang lebih telus. Betul. Dan Doktor, terima kasih kita ucapkan. Nampaknya masa tak mencukupi, sebenarnya banyak tak cukup kita bincang ni. Dekat situ kita dapat tengok bayangan cukai baru tak akan diperkenalkan. Betul. Tapi mungkin akan diperkenalkan nanti. Nanti ya. Itu dia. Dan bajet 2023 memperteguh daya tahan negara, pastinya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Mustafa Muhammad Hanifah. Itu demikian yang dapat kita kongsikan mengenai apa yang bakal berlaku, ataupun ini adalah mengenai pasca bajet 2023, dan sama-sama kita nantikan mengenai pengumumannya petang nanti. Betul. Dan kita akan bersama dengan rakan tugas yang lain pada pukul 3 petang nanti dalam bajet 2023. Jangan lupa pukul 3 nanti di Bernama TV secara langsung dengan rakan tugas kita di Bernama TV dan juga di Parlimen bagi mengupas lebih lanjut berkaitan dengan bajet. Betul. Dan dalam pada itu kita nak pergi nak tengok APM beri latihan kecemasan kepada komuniti kampung Iboi Baling. Pastinya dalam VT Koresponden yang kita saksikan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah melaksanakan pendekatan memberikan latihan kemahiran menyelamat kepada komuniti Kampung Iboi dekat Baling. Ia sebagai usaha memastikan penduduk kampung bersiap siaga menghadapi kemungkinan banjir semasa fasa peralihan monsun timur laut atau MTL nanti. Menurut pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob, latihan asas berkaitan menyelamat di air termasuk meningkatkan keyakinan berada di dalam air ataupun dipanggil water confident, dan pengendalian bot itu akan dibuat dalam tempoh terdekat. Untuk rekod, monsun timur laut diramalkan berlaku bermula November ini sehingga menjelang Mac tahun hadapan. Tuan Awang Askandar memaklumkan pihaknya akan menempatkan aset seperti sebuah bot fiber, enjin, jaket keselamatan dan pendayung dengan bantuan pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET Al-Najah dari Alostar yang akan menyediakan aset berkenaan bagi kegunaan penduduk sekitar Kampung Iboi. Selain itu, pihak APM Kedah juga akan melatih komuniti di Kampung Iboi untuk mewujudkan SIDET bagi mereka bertindak awal menguruskan bencana terutamanya banjir di kawasan kampung tersebut. Sementara itu, Tuan Awang Askandar memberitahu anggota APM daerah Baling juga membuat rondaan secara giliran di sekitar kawasan Kampung Iboi iaitu pada pukul 8 malam dan 2 pagi bermula 29 September lepas sebagai respon kepada penduduk kampung yang risau tentang kemungkinan berlaku lagi bencana itu. Bagaimanapun, orang ramai digalakkan untuk sentiasa merujuk Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia bagi mengetahui perkembangan cuaca dari semasa ke semasa sebagai langkah awal untuk keselamatan diri masing-masing. Sekian, ini sahaja laporan daripada saya, Huda Lutfi, bersama juru kamera Adib Hasri.
Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pasukan khas laut Paskal, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sentiasa dilengkapkan dengan peralatan terkini bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Panglima Paskal, Laksamana Pertama Datuk Muhammad Rizwan Talib berkata pihaknya akan memastikan peranan Paskal sebagai tonggak utama mempertahankan ruang maritim negara selain sebagai perisai yang melindungi rakyat dan kemakmuran negara. Menurutnya, Paskal sentiasa mengadakan latihan bersama dengan pasukan elit dari negara luar seperti Navy SEAL Amerika Syarikat dan SAS Australia. Beliau ditemui pemberita selepas majlis sambutan hari ulang tahun Paskal ke-40 dekat Lumut pada Sabtu lepas. Ketibaan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz di majlis sambutan itu di kapal diraja KD Panglima Garang disambut Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani. Pengerusi Persatuan Veteran Paskal Laksamana Madya Bersara Datuk Nasruddin Osman pula berkata warga Paskal berbeza daripada pasukan khas lain dimiliki negara di mana tugas yang diamanahkan menuntut pengorbanan dan tanggungjawab yang besar dalam memikul misi negara. Baik, itu sahaja dari Biro Perak pada hari ini. Terima kasih. Itu tadi laporan yang diterima daripada wartawan bernama Rozaina Abdul Rahim di Perak. Dan kita kali ini kita nak beralih topik daripada topik pasca bajet 2023 dan satu topik yang saya kira kan sangatlah lain sangat daripada ke fizikal kepada ke gaib. Spiritual. Betul? Apa benda tu? Siapa tahu nak cakap dah ni dia punya tu kan. Baik, topiknya iaitu perubatan Islam yang sebenar. Apakah perubatan Islam yang sebenar bersama dengan kita pada hari ini iaitu Ustaz Abu Humaid Sufri Mahmud selaku jurulatih dan konsultan kerohanian Islam. Apa khabar Ustaz? Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ustaz, ya. Dan hari ini kita nak memfokuskan mengenai perubatan Islam. Seperti biasa apabila kita bercakap mengenai rawatan Islam pastinya ianya berlandaskan Al-Quran dan juga pastinya jauh dengan ayat-ayat syirik yang berkaitan bid'ah yang kita dapat lihat ketika inilah yang kerap kali terjadi di kalangan masyarakat kita. Dan kadang-kadang sebenarnya Izu kita pun tak tahu mana satu rawatan yang betul. Dan sebagai manusia biasa kita pun tercari-cari kepada mereka perawat di luar sana untuk merawat kita. Tetapi mungkin Ustaz boleh kongsikan mengenai rawatan Islam cara yang sebenarnya bagaimana? Okey, secara ringkasnya penyakit yang dihadapi oleh manusia ini ada dua jenis. Satu penyakit yang disebut sebagai maradul abdan ataupun penyakit badan dan yang kedua ialah maradul qulub, penyakit yang berkaitan dengan hati ataupun kerohanian. So Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi dia dah jelaskan konsep tentang perubatan Islam dan bagi saya kitab At-Tibbun Nabawi ataupun perubatan Nabi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu antara orang kata apa macam mahakarya ataupun blueprint lah dalam bidang perubatan. Jadi secara ringkasnya kita tidak hanya mengkategorikan rawatan Islam ni hanyalah rawatan spiritual semata-mata. Bila sebut rawatan Islam, banyak orang akan fikir, oh ini berkaitan dengan histeria, gangguan jin ke, sihir ke, santau dan sebagainya. Kalau yang hospital ataupun yang klinik punya perubatan tu bukan perubatan Islam. Ini salah faham sebenarnya. Sebab Islam ni sebenarnya kalau kita lihat sejarah, dia merangkumi kesihatan ataupun perubatan fizikal dan spiritual. Both, kedua-dua sekali. Jadi cumanya dari segi zaman sekarang ni oleh sebab perubatan hospital ataupun perubatan moden sudah kita apa dia dah ada dia punya sektor yang tersendiri, maka sekarang ni definisi kalau kita sebut rawatan Islam, maka kita kembali pada definisi yang diberikan oleh KKM sendiri iaitu rawatan yang berdasarkan bacaan ayat Quran dan juga doa daripada Al-Quran dan juga sunnah juga amalan para salafus soleh. Dan itu adalah definisi yang saya petik daripada KKM sendiri. Baik, kalau macam kami rakyat orang biasa ni lah menyebut berkaitan dengan perubatan Islam, tak tahu apa bezanya antara yang benar dan juga yang dimanipulasikan. Jadi Ustaz mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana kita nak tahu secara asasnya perubatan ataupun ayat-ayat yang digunakan itu merupakan ayat-ayat Al-Quran yang betul-betul dalam Al-Quran dengan mereka yang menakut tambah ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Okey, secara prinsipnya ar-ruqyah ataupun jampi lah dari segi bahasa ni. Kalau sebut jampi ni ada dua. Satu jampi yang
syar'i iaitu yang bertepatan dengan syarak, satu lagi jampi yang syirki yang ada disebutkan oleh Nurul tadi iaitu yang bercampur-campur dengan benda syirik. Maka nak tahu adakah ruqyah yang dibacakan itu betul ke tidak, yang pertama of course sebagai orang Islam kita kena tahu ayat Quran lah. Yang kedua, kita kena pastikan bahawa pembaca ataupun peruqyah itu tadi dia baca dalam bahasa yang kita faham. For example, tidak jadi masalah sekiranya kalau kita baca ayat Quran, kita campur dengan doa lain yang kita reka sendiri. Boleh. Misalnya, contohnya lepas kita baca Al-Fatihah, misalnya kan, kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Syafi, ya Kafi, sembuhkanlah penyakit orang ini ya Allah, dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu. Maka itu tidak jadi masalah. Masalahnya ialah sekiranya campur aduk itu melibatkan contohnya ayat Quran itu dibaca terbalik ataupun in between ayat Quran itu diletakkan ayat yang lain. Maka ini menjadi satu kesalahan lah dalam ruqyah. Okey. Nah Ustaz, pandangan Ustaz mengenai ruqyah ya, adakah ruqyah ini boleh hanyalah ustaz-ustaz ataupun orang yang ahli dalam bidang agama sahaja yang boleh melakukannya? Adakah orang seperti saya, seperti orang biasa ini tidak boleh melakukan ruqyah terhadap diri sendiri, bagaimana? Baik, ini juga salah satu salah faham yang saya rasa kena betulkan. Sebab dari segi definisi, ruqyah itu adalah ad-doa sebenarnya. Ruqyah ni, dia okey, doa ni ada banyak kategori. Satu disebut doa misalnya isti'azah. Isti'azah ni, contohnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu doa kita minta perlindungan Allah. Yang kedua, doa isti'anah. Kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada doa istighasah. Istighasah ni bila kita ada masalah, ada musibah, kita minta Allah, ya Allah tolong aku. Ya Allah keluarkan aku daripada masalah ni. Ini doa istighasah. Maka ruqyah adalah tergolong dalam isti'azah. Sebab apa? Dalam ruqyah ni, tujuan ruqyah ni ada dua. Satu, kita minta Allah sembuhkan kita daripada penyakit, ataupun lindungi kita daripada penyakit, ataupun lindungi kita daripada syaitan, iblis, sihir dan sebagainya. Jadi secara prinsipnya semua orang Islam kena tahu ruqyah, kena belajar ruqyah. Sebab ruqyah yang paling basic sekali kalau ikut hadis dalam Sahih Bukhari ialah surah Al-Fatihah. Bahkan Nabi kata pada sahabat, ada seorang sahabat Nabi dia jampi menggunakan surah Al-Fatihah sahaja terhadap orang yang kena patuk binatang yang berbisa sampai dia pengsan, dan selama 3 hari dia baca Al-Fatihah, dia ulang banyak kali sampai orang tu sembuh. Dan Nabi kata pada sahabat tu, macam mana kau tahu bahawa Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah? Jadi Al-Fatihah itu selain nama dia Al-Fatihah, umum kitab dan sebagainya, nama lain bagi Al-Fatihah ialah Ar-Ruqyah. Jadi siapa-siapa yang hafal Al-Fatihah boleh meruqyah insya-Allah. Yang penting yakin dan boleh baca. Jadi maknanya dekat situ konteks ruqyah ni tidak sahaja kepada benda-benda spiritual tapi juga kepada faktor kesihatan juga. Ya, betul. Okey. Betul. Okey, Ustaz, mungkin Nurul tanya dulu. Okey Ustaz, dan mungkin kita nak tanya juga mengenai rawatan perubatan ya. Dan ketika ini kita dapat saksikan adanya rawatan perubatan melalui jarak jauh, bukan hanya berjumpa secara berdepan. Mungkin Ustaz boleh komen mengenainya. Adakah ianya relevan ataupun ia terbukti berkesan ataupun wujudnya unsur-unsur yang lain atau bagaimana? Baik. Jarak jauh ni kita kena lihat daripada perspektif bagaimana. Kalau disebut jarak jauh ni ialah perawat dengan pesakit langsung tidak melihat satu sama lain, tidak mendengar suara satu sama lain, tapi tiba-tiba perawat dia boleh merawat pesakit tersebut, maka itu akan jadi tanda soal lah. Maksud saya ada banyak orang yang claim, yang mendakwa dia boleh rawat secara jarak jauh. Bahkan saya pun ditanya banyak kali, Ustaz boleh tak rawat jarak jauh? Saya kata saya tak buat jarak jauh. Okey, kalau konteks misalnya kita mendoakan orang tersebut dari jarak jauh, itu memang ada. Itu memang ada nas. Bahkan Nabi sebut sesiapa yang mendoakan untuk saudaranya dalam keadaan ghaib, maksudnya orang tu tak tahu, tapi kita doakan untuk dia. Contohnya orang tu sakit, ya Allah sembuhkanlah penyakit si fulan. Ada malaikat yang akan mengaminkan doa tersebut. Ini memang ada nas. Tapi kalau sebut ruqyah, ruqyah ni dia kena face to face. Dia tak boleh secara jarak jauh ataupun secara gaib. Dan kalau sekiranya menggunakan telefon, dengar suara misalnya, dan ini banyak kali berlaku lah, bila pesakit kena rasuk misalnya, ahli keluarga tak tahu nak buat apa, dia call saya, Ustaz tolong. Okey, jadi saya pun baca ruqyah, saya suruh dia orang buka speaker handphone dan pesakit boleh dengar suara saya. Ini tidak jadi masalah. Ini jarak jauh yang diperbolehkan. Tapi kalau jarak jauh, misalnya satu kes
Di mana pesakit saya cerita, ada perawat ni dia kata, okey, malam ni you tidur macam biasa. Saya balik rumah, saya akan rawat you daripada rumah. Kemudian dia kata, saya akan masuk dalam mimpi you. Dia kata gitu. Masuk mimpi. Dia masuk mimpi. Dia dah jadi macam cerita filem pula kan. Jadi kalau kaedah yang begini maka ia diragui. Kenapa diragui? Sebab satu, tidak ada nas ataupun dalil daripada wahyu yang kata manusia boleh masuk mimpi orang lain. Yang boleh masuk mimpi orang lain ni syaitan sahaja. Jadi ini kaedah yang diragui. Jadi itulah sedikitlah tentang jarak jauh ni. Jadi Ustaz, kita nak minta pandangan juga sebab ada setengah perawat yang mengatakan bahawa kalau kita menggunakan minyak kasturi, terutama kasturi kijang, dia punya fadilat sangat besar. Dan ada yang mengatakan bahawa kalau guna minyak kasturi ni, dia wangi di hidung kita tapi busuk di hidung jin. Yang mana mengatakan bahawa ia akan menjadi satu perlindungan untuk kita dijauhkan daripada gangguan dan sebagainya. Adakah ia ada satu sudut yang mana mengatakan bahawa kebergantungan kita dekat kasturi ni melebihi daripada pergantungan kita ke dekat yang atas sana. Jadi macam mana konteksnya macam tu? Baik. Wangi-wangian tidak dinafikan ia sunnah Nabi SAW. Dan antara benda yang Nabi suka ialah minyak wangi. Dan kasturi dalam bahasa Arab disebut misk. Misk ni ataupun kasturi ni memang dia wangi dan dia sangat disukai oleh malaikat dan juga orang-orang yang baik lah. Kan kita suka bau yang wangi. Cuma yang disebutkan yang jin tak suka itu tadi ialah jin yang kafir ataupun jin syaitan. Sebab sifat syaitan ataupun jin kafir ni mereka suka benda yang kotor, yang busuk, yang tak elok. Jadi memang ada pendapat ulama yang mengatakan kalau kita pakai minyak wangi kasturi misalnya, ia boleh menghindarkan kita daripada gangguan-gangguan yang jahat. Tetapi kita kena lihat juga perspektif syariat. Misalnya satu hadis Nabi sebut tentang minta maaf ya, wanita misalnya tidak boleh terlalu wangi di luar rumahnya sebab ia juga boleh menjadi tunggangan syaitan juga. Jadi ia opposite lah. Jadi untuk orang lelaki, yes, it's quite okay untuk gunakan misk ataupun minyak wangi kasturi. Wanita pula jangan berlebihan ketika keluar dari rumah, sekadar yang perlu sahajalah supaya tidak misalnya tidak ada bau badan yang busuk dan sebagainya. Jadi maknanya penggunaan minyak kasturi itu bukanlah sehingga pergantungan kepada Yang Maha Esa sebagai pelindung. Tak inilah. Tidak. Dan apa pun bergantung pada niat kita, Ustaz ya sebenarnya. Sekiranya kita meletakkan ianya sebagai satu perlindungan, mungkin dah jatuh satu hukum yang lain ya, kerana kita bergantung pada sesuatu selain daripada Allah. Dan nampaknya masa begitu mencemburui. Sangat cepat. Sangat cepat. Mungkin ada satu soalan lagi kita boleh cakap lagi. Okey, saya yang salah dengar sebenarnya. Okey. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga sangat penting ni. Macam mana sebab Ustaz kata tadi jin ini ada jin kafir. Kalau jin Islam pula macam mana? Dari segi perubatannya, sebab Ustaz kata tadi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran jin ni boleh macam panas lah. Kalau jin yang Islam ni macam mana? Okey, saya cuba ringkaskan. Okay. Sebab ini seolah-olah macam kursus 4 bulan jadi 20 minit. Jadi 2 minit. 2 minit. Okey, jin Islam, jin kafir, it doesn't matter sebenarnya. Yang penting ialah jin soleh ataupun jin yang tidak soleh. Ini disebut dalam surah Al-Jin. Okey, ada Allah rakamkan sebahagian daripada kami itu jin, wa anna minna kunna solihin wa minna duna zalik. Ada sebahagian daripada kami ini yang soleh, sebahagian daripada kami ini tidak soleh. Dia Islam sekalipun, dia tidak menjamin bahawa dia jin yang soleh. Sebab ada juga jin yang Islam tetapi dia juga mengganggu orang, dia merasuk orang dan sebagainya. Jadi sifat syaitan ni dia bukan pasal agama. That's why dalam Al-Quran disebutkan ada di kalangan Nabi ini Allah utuskan musuh-musuh, aduan syayatinal insi wal jin. Ada musuh-musuh di kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Kalau manusia Islam pun boleh jadi syaitan, sifat syaitan. Sebab syaitan ni sebenarnya sifat, dia bukan spesies. Jin ialah spesies, syaitan adalah sifat. Maka kaedah perubatannya sama sahaja. Cara kita nak halau mereka, misalnya kita nak rawat orang kerasukan misalnya, sama sahaja. Kita bacakan ayat ruqyah, dan kalau dia jin Islam sebenarnya lebih mudah. Sebab kita boleh tarbiyah dia, kita boleh bagi nasihat pada dia, tazkirah pada dia dan beri dia ancaman tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah yang penting dekat situ tarbiyah jin tu. Paling penting. Dan paling penting juga soleh dengan tak soleh seseorang jin Islam tu. Betul.
Betul. Dan nampaknya ini kali ini betul-betul. Bukan betul. cubaan. Dan nampaknya kita sampai di sini saja. Okey, Dapat terima kita kasih. kupaskan mengenai perubatan Islam yang sebenar. Pastikan anda mendapatkan rawatan perubatan Islam yang sebenar. Elakkan diri tertipu. Dan kalau tak yakin, mungkin kita boleh Google kan mengenai apakah cara-cara rawatan Islam yang sebenar dan juga yang mempunyai usul-usul syirik dan juga khurafat. Kerana difahamkan Izu, kalau kita mendapatkan rawatan yang syirik dan khurafat ini akan menjadikan bebanan untuk diri kita sebenarnya. Bukan untuk merawat, tetapi akan menambahkan lagi bebanan dan juga penyakit yang kita tak duga. Dan nampaknya kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita, iaitu Abu Humaid Sufri Mahmud, merupakan jurulatih dan juga konsultan kerohanian atas topik perisian yang begitu menarik sekali, iaitu perubatan Islam yang sebenar. Jadi kita jumpa pada minggu hadapan. Saya Izu Yusof. Saya Nuria Umar. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin